Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma alhimna marashida umurina wa a'idna min shururi anfusina bi rahmatika ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ahlan-ahlan kepada sahabat-sahabat semua, kita bertemu dalam pertemuan sejarah Mekah siri yang kedua bersama dengan saya Umar Aziz. Bagi salam. Assalamualaikum semua. Alhamdulillah, kita bertemu lagi pada sesi petang ini. Mohon maaf pagi tadi kita tidak sempat ataupun tidak dapat membuat sebarang perkongsian ataupun sharing, namun moga-moga bermanfaat. Moga-moga adanya kesempatan yang kita dapat luangkan pada petang ini dalam tempoh 30 ataupun lebih 30 minit ataupun lebih sedikit insya-Allah. Ahlan-ahlan Zimahdun, Zuraida Siddiq, Faradilah, Elvira, Galik Spirit, Rosnani Kiyah, Rohidah Jamaliyah, Laila Umar, Zaliha Kamaruddin, Hardi Suhaimi, Aisyah Osman, Wan Nasrah, Wan Ismail, Galik Spirit, Nurdin Cikdin, Rohidah Abdul Rahman, Nurul Hidayat, Muhammad Izzu Haikal, Zaliha Kamaruddin, Irma Mas, Aiman Arifin, Izzi Aish, Puan Siti, Nur Baiduri dan juga Woi Aini, Jamaliyah Manab, Salabiyah Saad serta sahabat-sahabat yang lain. Lalu Aisyah, hari ni birthday siapa hari ni? Cakap. Birthday siapa? Tak dengar. Birthday Omar. Lalu sebab itu lambat sikit hari ni birthday. Tak dengar birthday? Birthday Siapa? Birthday Omar. Birthday Omar. Omar maksudnya birthday. Apa birthday? Apa ibu kepada Safi. Lalu mohon sahabat-sahabat doakan moga Allah Subhanahu Wa Taala anugerahkan umur dalam keberkatan, dalam ketaatan, dimurahkan rezeki, dipermudahkan segala urusan, dikabulkan segala hajat. Lalu sebab itu dia nampak happy sebab dia nampak kek. Dia nampak kek kan? Ada banyak kek kan. Okey, lalu kalau tidak sepatutnya dia tidur waktu ni. Okey, lalu terima kasih kepada sahabat-sahabat semua. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hari ni kita nak sambung tajuk yang kita tak sempat nak habis malam sebab ada semut api mengganggu. Okey, Aisyah nak pergi sambung makan tak nak duduk dengan Habib dah. Okey, tak nak dah. Okey, pergi. Bye bye. Assalamualaikum. Okey, lalu kita nak sambung dengan nama-nama Mekah di dalam Al-Quran. Semalam kita telah sebut nama Mekah adalah Mekah dalam suratul Fatah juz yang ke-26, Bakkah yang ada dalam surah Ali Imran, Ummul Qura yang ada di dalam surah Al-An'am dan seterusnya. Nombor 4. Apakah sebutan-sebutan Mekah dalam Al-Quran? Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang bersama, yang mendoakan. Terima kasih kepada semua. Lalu yang keempat yang ada dalam Al-Quran, jom kita buka. Allah memanggil Mekah dengan perkataan Al-Balad. Allah menyebut dengan Al-Balad. Kat mana yang kita nampak? Jom kita buka. Ada dalam surah Ibrahim ayat yang ke-35. Jom kita buka surah Ibrahim. Surah Ibrahim adalah surah yang ke-14. Kita buka surah Ibrahim, surah yang ke-14 pada ayat yang ke-35. Muka surat 260. Lalu mohon sahabat-sahabat catatkan nama yang keempat Mekah yang Allah sebut dalam Al-Quran adalah dengan perkataan Al-Balad. Di mana? Muka surat 260, surah yang ke-14 Ibrahim, ayat yang ke-35. Di mana Nabi Ibrahim berkata ketika mana dia tinggalkan anak isterinya di Mekah. Apa Nabi Ibrahim berkata? Wa idh qala Ibrahim rabbi ja'al hadzal balada amina wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Apakah maksud al-balad? Al-balad maksudnya negeri ini, tempat ini, negeri ataupun tempat.
Maka apakah terjemahannya? Firman Allah menceritakan kepada kita tentang doa Nabi Ibrahim ketika mana beliau melakukan pengorbanan, meninggalkan isteri tercinta, anak yang satu-satu tunggal yang beliau ada di bumi yang kering kontang. Maka firman Allah, dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim berdoa, ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini, iaitu Mekah. Lalu Allah memanggil Mekah dengan gelaran Al-Balad, negeri ini, menukilkan daripada Nabi Ibrahim. Maka ini adalah yang keempat tentang Mekah dalam Al-Quran. Yang kelima, Allah memanggil Mekah dengan gelaran Al-Balad Al-Amin, seperti mana yang ada dalam surah At-Tin juz yang ke-30. Maka kalau kita lihat pada surah At-Tin juz yang ke-30, kita semua hafal surah At-Tin, tapi jom kita lihat muka surat berapa. Maka pada surah At-Tin juz yang ke-30, surah yang ke-95, muka surat 597. Pada muka surat 597, pada surah yang ke-95 At-Tin, pada ayat yang ketiga, apakah nama yang Allah panggil Mekah? Firman Allah, wahadzal baladil amin. Firman Allah, dan demi negeri yang aman ini. Tadi al-balad sahaja, al-balad maksudnya negeri. Al-baladil amin, negeri yang aman. Di manakah negeri yang aman? Itulah Makkah yang Allah sebutkan pada ayat ini. Ahlan-ahlan kepada sahabat-sahabat yang baru join, mohon jasa baik untuk bantu share, bantu untuk kongsi, bantu untuk sebar luas, tag rakan-rakan yang lain. Moga-moga lebih ramai yang dapat bersama, yang beroleh manfaat insya-Allah. Maka ini adalah nama yang kelima, Mekah, dikenali sebagai Al-Baladul Amin. Yang keenam pun dipanggil sebagai negeri juga, tetapi dengan perkataan Al-Baldah. Tadi Al-Balad, kemudian nombor 5 Al-Baladil Amin, dan nombor 6 dikenali sebagai Al-Baldah. Perkataan Al-Baldah yang menceritakan tentang Mekah ada dalam surah An-Naml. Surah An-Naml, surah yang ke-27. Kita lihat dalam surah An-Naml, surah yang ke-27, pada ayat yang ke-91. Sebentar kita lihat muka surat berapa. Surah An-Naml ayat yang ke-91. Pada muka surat 385. Surah 27 An-Naml ayat yang ke-91, muka surat 385. Ya Allah memanggil Mekah pada nama yang keenam, iaitu Al-Baldah. Firman Allah Subhanahu wa taala, innama umirtu an a'budu rabb hadhil baldah. Firman Allah, dan innama, sesungguhnya aku, iaitu baginda Nabi SAW, hanya diperintahkan untuk menyembah Rabb ataupun Tuhan negeri ini. Kata Ibnul Jauzi rahimahullahu ta'ala, maksud daripada negeri pada ayat ini adalah Mekah, lalu dipanggil sebagai Al-Baldah. Kadang-kadang dipanggil Al-Balad ataupun Al-Baladil Amin, ataupun dikenali sebagai Al-Baldah. Nama yang ketujuh yang Allah sebutkan Mekah dalam Al-Quran, maka ada pada muka surat pada ayat yang ke-57 daripada surah yang ke-28, iaitu suratul Qasas. Jom kita lihat suratul Qasas ayat yang ke-57 pada muka surat 392. Ini adalah yang ketujuh. Muka surat 392, surah yang ke-28 Al-Qasas ayat yang ke-57. Lalu Allah memanggil Makkah sebagai haram, sebagai haram. Apakah maksud haram? Tanah suci. Tanah suci. Sebab itu kita panggil tanah haram. Firman Allah Subhanahu wa taala pada ayat yang ke-57, wa qalu inna
nattabi'il huda ma'aka nutakhattaf min ardina awalam numakkin lahum harama amina. Allah memanggil Mekah dengan gelaran haram. Apakah maksud haram di sini? Ini adalah Mekah yang ketujuh dalam Al-Quran. Maka pada muka surat 392 surah Al-Qasas, surah yang ke-28 ayat yang ke-57. Firman Allah, dan mereka berkata, jika kami mengikut petunjuk bersama engkau wahai Muhammad, nescaya kami akan diusir daripada negeri kami, iaitu Mekah. Orang Quraisy berkata, kalaulah kamu ikut kamu Muhammad, kami kena usir dengan orang Arab, kami kena dihalau keluar dengan bangsa Arab yang lain. Maka firman Allah, awalam numakkin lahum haraman amina. Allah memanggil Mekah, bukankah kami yang telah meneguhkan kedudukan mereka di tanah haram, iaitu tanah suci, tanah mulia. Tanah haram iaitu tanah suci. Lalu Allah memanggil Mekah dengan gelaran haraman amina, tanah yang suci, tanah haram, amina, yang penuh dengan keamanan. Maka ini adalah yang ketujuh yang disebutkan di dalam Al-Quran. Seterusnya, Allah memanggil juga Mekah dengan lembah yang gersang, menukilkan daripada Nabi Ibrahim. Ketika mana kali pertama Nabi Ibrahim sampai di Mekah, pada waktu itu ianya gersang, tanpa ada sumber air, tidak ada tanaman. Maka Allah menukilkan kata-kata Nabi Ibrahim dalam Al-Quran yang menyebut Mekah sebagai bumi yang gersang, lembah yang gersang, iaitu Wad Ghair Zara'. Pada ayat yang ke-37 daripada surah Ibrahim. Maka ini adalah yang ke-8. Sebenarnya banyak lagi. Belum lagi kita nak cerita tentang Kaabah yang Allah sebut dalam Al-Quran, tentang tentang Masjidil Haram yang Allah sebutkan dalam Al-Quran dan sebagainya. Okey, kita lihat surah Ibrahim, surah yang ke-14 ayat yang ke-37. Kita ambil sampai 10 insya-Allah. Dia banyak, tapi kita ambil sampai 10. Maka pada surah yang ke-14, surah Ibrahim, pada ayat yang ke-37, Allah menyebutkan nukilan daripada Nabi Ibrahim. Ketika mana Nabi Ibrahim menyebut Mekah sebagai Wad Ghairi Dhi Zara', lembah yang gersang. Maka firman Allah menukilkan tentang doa Nabi Ibrahim, Rabbana, pada muka surat 260, surah Ibrahim, surah yang ke-14 pada ayat yang ke-37. Apakah gelarannya? Bumi yang gersang, Wadin Ghairi Dhi Zara'. Firman Allah, Rabbana inni askantu min dhurriyyati biwadin ghairi dhi zara'. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala menukilkan doa Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim berkata, Rabbana, wahai Tuhan kami, inni, sesungguhnya aku, askantu, telah meletakkan, telah menempatkan, min zurriyati, sebahagian daripada zuriat keturunanku. Baginda tidak sebut Mekah pada waktu itu. Baginda sebut biwadin ghairi dhi zara', di satu lembah yang tidak mempunyai tumbuh-tumbuhan, bumi yang gersang. Lalu Al-Quran menyebut juga keadaan Mekah pada zaman Nabi Ibrahim mula-mula tinggalkan anak isterinya. Pada waktu tu tak ada orang. Bukan sekadar tak ada orang, tumbuhan pun tak ada. Bukan sekadar tak ada tumbuhan, tak ada tumbuhan menggambarkan tidak adanya sumber air. Dikenali sebagai Wadin Ghairi Dhi Zara'. Zaman kita Mekah penuh dengan pelbagai benda, makanan, minuman, tempat tinggal, tempat yang sentiasa penuh dengan manusia. Maka pada zaman Nabi Ibrahim, ketika mana kali pertama baginda meninggalkan keluarganya, itulah keadaannya biwadin ghairi dhi zara'.
Ini yang ke-8. Yang ke-9, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Mekah sebagai ma'ad, tempat kembali. Di mana? Pada suratul Qasas, surah yang ke-28, pada ayat yang ke-85. Pada ayat yang ke-85, muka surat 396. Lalu Allah menyebut Mekah sebagai ma'ad, tempat kembali. Kenapakah Allah menyebut Mekah sebagai tempat kembali? Kerana pada ayat ini Allah menjanjikan kepada Rasulullah ketika mana Nabi berhijrah yang Allah akan kembalikan Nabi ke Mekah, dan Allah tunaikan janjinya seketika mana pada pembukaan kota Mekah. Lalu Allah menyebut Mekah sebagai ma'ad dalam Al-Quran, sebagai tempat kembali. Lalu kita lihat surah yang ke-28, Al-Qasas, muka surat 396, pada ayat yang ke-85. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Innal ladzi farada 'alaikal Qur'ana laradduka ila ma'ad." Firman Allah, kita nampak perkataan ma'ad di situ. Sesungguhnya Allah yang mewajibkan engkau untuk melaksanakan hukum ahkam Al-Quran benar-benar akan mengembalikan kamu ke tempat kembali. Dan apakah tempat kembali ma'ad? Itulah bumi Mekah. Lalu Allah memanggil Mekah dalam Al-Quran dengan ma'ad pada muka surat yang ke-396 daripada surah yang ke-28 Al-Qasas pada ayat yang ke-85. Maka ini yang ke-9. Yang terakhir, cukuplah kita ambil 10. Kita ambil 10. Lalu kalau kita boleh tengok balik, lalu Allah menyebut Mekah dengan gelaran Mekah, Mekah dengan gelaran Bakkah, Mekah dengan gelaran Ummul Qura, Mekah dengan gelaran Al-Balad, Mekah dengan gelaran Al-Baladil Amin, Mekah dengan gelaran Al-Baldah, Mekah dengan gelaran dengan gelaran Haraman Amina, Mekah dengan gelaran Wadin Ghairi Zi Zara', Mekah dengan gelaran Ma'ad. Dan Allah menyebut Mekah dalam Al-Quran dengan gelaran qaryah, yang juga memberi terjemahan negeri ataupun kampung. Di manakah ia? Maka Allah Subhanahu wa taala menyebut tentang Mekah sebagai qaryah. Banyak juga Allah sebut Mekah dengan gelaran yang pelbagai yang lain, tapi cukuplah ini yang terakhir. Maka ada dalam surah Muhammad, surah yang ke-47 pada ayat yang ke-13. Surah yang ke-47 pada ayat yang ke-13. Allah memanggil Mekah dengan gelaran qaryah, dengan gelaran negeri ataupun kampung. Pada muka surat 508, pada muka surat 508, pada surah yang ke-47 pada ayat yang ke-13. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ka'ayyim min qaryah hiya ashaddu quwwatan min qaryatika allati akhrajatka ahlaknahum fala nasira lahum." Lalu ada perkataan qaryah di sini. Firman Allah, "Dan berapa banyak negeri yang penduduknya lebih kuat daripada penduduk negerimu." Apakah dengan maksud penduduk negerimu? Iaitu penduduk Mekah. Banyak lagi kaum-kaum yang lebih gagah perkasa, lebih kuat daripada penduduk Mekah, yang mana pada kami telah binasakan mereka, lalu tak ada yang boleh menolong mereka. Lalu kenapa penduduk Mekah sombong, tak nak beriman kepada Nabi? Kenapa penduduk Mekah sombong, tak nak percaya kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Lalu inilah 10 daripada sekian banyak lagi yang lain yang Allah maksudkan dengan perkataan itu merujuk kepada bumi Mekah. Lalu kita dah selesai dah dengan nama-nama. Seterusnya, kita nak mula masuk berkenaan tentang bahawa tanah-tanah suci, apakah sempadan-sempadannya.
siapakah yang telah meletakkan sempadan-sempadan tanah suci ini? Lalu kalau kita nampak tanah suci ini, dia punya sempadan-sempadannya antaranya Wadi Nakhlah, antaranya Ji'ranah. Saya tengok sebentar. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Okey, nanti kita akan tunjukkan gambar dia. Okey. Lalu kita nak menceritakan tentang tanah suci, Mekah, sempadan tanah haram ataupun tanah suci Mekah. Maka Allah menyebutkan pada banyak, begitu juga dalam hadis yang mana antaranya Allah Subhanahu Wa Taala menyebut bahawa tanah itu adalah suci, seperti mana yang ada dalam surah Taubah ayat yang ke-28. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, innamal musyrikuna, sesungguhnya orang-orang yang musyrik itu najasun, kepercayaan mereka adalah najis. Fala yaqrabu, maka janganlah mereka itu mendekati fala yaqrabul masjidal haram, janganlah mereka mendekati Masjidil Haram. Yang dimaksudkan dengan Masjidil Haram di sini adalah kawasan-kawasan tanah haram. Tak boleh masuk ke dalam kawasan tanah haram. Lalu apakah secara ringkasnya gambaran tanah haram? Kita tunjukkan sebentar gambar. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Saya pun dah lupa kat mana dia punya gambar. Okey. Dia kamera kita tukarkan kepada, dia tak boleh tukar. Sebentar. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Okey, ini adalah gambaran tanah haram yang kita boleh nampak. Lalu ni di situ, di tengah-tengah itu adalah Baitullah Kaabah. Sebentar, minta maaf sebab saya tak terlupa nak save gambar ni tadi di media. Okey. Jadi kalau kita nampak antaranya adalah Arafah, maka itu sempadan tanah haram. Wadi Nakhlah, kita biasa dengar dalam sirah. Ji'ranah, kita biasa pergi waktu umrah haji. Tan'im, kita biasa pergi. Hudaybiyah ataupun Shumaisi, kita biasa pergi. Maka ini adalah secara ringkas lakaran tanah haram. Lakaran tanah haram secara ringkas. Okey. Lalu ini adalah lakaran tanah haram secara ringkas. Kita nak belajar berkenaan siapakah yang meletakkan tanda-tanda itu. Maka di sini dikongsikan, Allah telah mensucikan seluruh kawasan sekitar Mekah sehingga dikenali kawasan itu sebagai tanah haram, tanah yang suci. Maka ianya yang telah meletakkan batas-batas itu, kata para ulama, adalah Nabi Ibrahim. Melalui siapa yang maklumkan nak letak di mana? Maka disebutkan di sini, Nabi Ibrahim yang pada waktu itu telah meletakkan batas-batas tanah suci atas perintah daripada malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Maka Nabi Ibrahim pun melaksanakannya sehingga pada waktu itu orang yang pertama yang meletakkan batas-batas tanah suci yang kita nampak tadi Wadi Nakhlah, Arafah, kemudian kita nampak tadi adalah Hudaybiyah dan sebagainya. Maka pada waktu itu yang meletaknya adalah Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam atas arahan Allah melalui malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Maka itu orang yang pertama. Kemudian berlaku lagi pembaharuan, maksudnya lebih detail. Nabi Ibrahim sekadar meletakkan tanda kerana pada waktu itu manusia pun tak ramai. Kata penulis buku, yang kedua yang pada waktu itu menekankan untuk batasan-batasan tanah suci, siapakah beliau? Iaitu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu disebutkan di sini, setelah pembukaan kota Mekah,
Nabi SAW telah menyuruh seorang sahabat. Yang ini kita dah belajar dah dalam kitab Ar-Rahiqul Maktum. Kalau sahabat-sahabat ingat, Nabi telah menyuruh seorang sahabat yang bernama Tamim bin As'ad Al-Khuzai untuk memperbaiki dan memperbaharui tanda-tanda tanah suci tersebut. Lalu selepas pembukaan kota Mekah pada bulan Ramadan tahun yang ke-8 Hijrah, Nabi lantik seorang sahabat yang bernama Tamim bin As'ad Al-Khuzai untuk dia perjelaskan balik tanda-tanda kawasan tanah suci kota Mekah tersebut. Lalu beliau adalah orang yang kedua atas perintah baginda Nabi SAW. Kata penulis buku, kemudian tugas meletakkan tanda-tanda di kawasan tanah suci, batas-batas tanah suci, diteruskan oleh para khalifah umat Islam sesudah baginda, sehingga tanda-tanda batas suci yang ada dekat atas gunung, yang ada dekat tengah lembah, yang ada dekat tempat tinggi mencapai 943 tanda. Lalu kalaulah ada orang nak lalu daripada kawasan gunung bukit, dia akan jumpa tanda tanah haram. Lalu ada lebih kurang 943 tanda yang dicatatkan dalam sejarah-sejarah umat Islam. Lalu Nabi SAW pada zaman Nabi Ibrahim hanya ada sekadar beberapa tanda. Kemudian Nabi SAW perjelaskan lagi tanda-tanda itu melalui Tamim bin As'ad Al-Khuzai. Dan kemudian ditambah lagi supaya lebih jelas walaupun berada di atas gunung oleh para khalifah, sehingga bilangan tanda-tanda batas tanah suci, tanah haram merangkumi 943 tanda. Ahlan-ahlan kepada sahabat yang baru join, mohon jasa baik untuk bantu share, bantu untuk kongsi, bantu untuk sebar luas tag rakan-rakan kita yang lain. Moga-moga lebih ramai orang yang boleh mendapat maklumat, informasi berkenaan tentang kota Mekah. Sebab kalau tak kenal maka tidak cinta. Okey, kata penulis buku, namun kebanyakan daripada tanda-tanda tersebut sama ada terbenam dalam bumi ataupun ada yang pada waktu itu hilang di mamah usia, sehinggalah pada waktu kita cuba diperbaiki oleh penguasa-penguasa dan pemerintah-pemerintah yang menjaga akan kesucian Baitullah dan juga Kaabah. Kata penulis buku, berapa panjangkah dan apa kawasan tanah suci Mekah ini? Kita bukan sebut Mekah, tapi tanah suci, tanah haram ini. Panjang kawasan tanah suci adalah lebih kurang 127 km daripada sudut panjang. Luasnya pula adalah lebih kurang 550 km. Di dalam kawasan yang panjangnya 127 km, luasnya 550 km anggaran, Allah telah menjadikan tempat ini sebagai tempat tumpuan manusia, sebagai tempat yang tak boleh dimasuki oleh orang-orang yang tak beriman, sebagai tempat yang dikenali sebagai haraman amina, tanah haram, tanah suci yang penuh dengan keamanan. Kita lihat di sini tentang rajah ringkas berkenaan tentang peta tanah suci Mekah. Saya kongsikan sebentar. Okey. Minta maaf. Okey. Lalu ini adalah sempadan tanah suci Mekah. Sebentar. Okey. Lalu ini dalam bahasa Arab. Kita nampak di situ Muzdalifah dalam tanah haram. Tapi kita nampak Arafah. Arafah bukan dalam tanah haram. Sebab itu masyarakat Quraisy bila mereka buat haji waktu jahiliyah, mereka tak nak pergi dekat Arafah. Ini Arafah. Arafah mereka tak nak pergi dekat Arafah. Kenapa masyarakat Quraisy tak nak pergi dekat Arafah? Sebab mereka kata, kami buat haji, kami tak nak keluar daripada tanah haram. Lalu ini adalah kawasan tanah haram. Ini adalah petanya secara ringkas. InsyaAllah nanti saya akan kongsikan juga di Telegram channel Kuliah Umar Aziz. Cumanya peta ni dalam bahasa Arab. Okey.
Lalu ini adalah sempadan tanah haram Mekah, yang mana kita nampak Arafah terletak di luar tanah haram. Sebab itu kalau kita baca sirah Ar-Rahiqul Maktum pun ada cerita antara antara yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy Mekah pada zaman jahiliyah. Bila mereka buat haji, mereka tak nak pergi Arafah, sebab mereka kata, kami nak buat haji hanya dekat dalam tanah haram, kami tak nak buat haji di luar tanah haram. Itu adalah antara kesesatan-kesesatan yang dibuat oleh orang Quraisy. Maka kita dah kenal dah sempadan tanah haram, dan kita nampak tadi pada gambar yang pertama sempadan-sempadan tanah haram daripada sudut miqat. Okey. Sebab itu bila kita nak buat umrah, bila kita berada dalam Mekah, kita nak buat umrah ataupun nak pasang niat, kita kena keluar ke tanah halal. Maka di sini kita nak kongsikan tentang jarak antara Masjidil Haram dengan batas-batas tanah haram tadi, tanah suci tadi. Yang paling dekat dengan Masjidil Haram adalah Tan'im. Sebab itu orang yang nak pergi pasang niat untuk buat umrah kali kedua seterusnya, mereka pergi ke Tan'im. Sebab Tan'im yang dekat. Tan'im lebih kurang 7.5 km. Tan'im adalah lebih kurang 7.5 km. Yang kedua yang paling dekat adalah Wadi Nakhlah. Wadi Nakhlah tapi jarang orang pergi. Jarang orang pergi ke arah sana. Wadi Nakhlah daripada Masjidil Haram lebih kurang 13 km. Tapi kalaulah dengan jamnya mungkin, dengan jalan yang diambil oleh pemandu teksi ataupun bas mungkin kita akan rasa lama. Tapi kalaulah nak dikira lurus daripada Masjidil Haram ke Tan'im, hanya 7.5 km. Daripada Masjidil Haram ke Nakhlah hanya 13 km. Kemudian daripada Masjidil Haram ke sempadan yang ketiga terdekat adalah Adalat Laban, yang mana ianya adalah lebih kurang 16 km. Ini pun jarang kita pergi. Adalat Laban yang selalu kita pergi adalah Tan'im kerana itu dekat, ataupun kita pergi Hudaibiyah selepas kita pergi ziarah, ataupun kita pergi Ji'ranah selepas kita pergi ziarah. Okey. Kemudian yang keempat terdekat daripada Masjidil Haram adalah Ji'ranah, lebih kurang 22 km, sama seperti Shumaishi Hudaibiyah, iaitu lebih kurang 22 km. Begitu juga Arafah, daripada Arafah, kerana Arafah dah berada di luar tanah haram, sebenarnya pun boleh niat umrah daripada sana. Arafah ke Masjidil Haram pun lebih kurang 22 km. Kita tak kira ikut jalan, sebab kalau jalan bergantung kepada jalan apa yang diambil, maka kadang-kala boleh jadi lebih. Maka daripada sini kita nampak ini adalah jarak di antara Masjidil Haram nak pergi ke sempadan tanah haram, sempadan tanah suci. Lalu antaranya tadi kita sebut Tan'im yang paling dekat 7.5 km. Kemudian kedua terdekat adalah Nakhlah 13 km. Kemudian ketiga terdekat adalah Adalat Laban 16 km. Dan yang bakinya adalah lebih kurang sama, iaitu Ji'ranah lebih kurang 22 km, Hudaibiyah 22 km, dan juga Arafah lebih kurang 22 km. Adapun yang selain itu kebanyakannya adalah jauh sempadannya. Okey. Lalu sebab itu pada sesi yang berikutnya kita nak menceritakan tentang sempadan-sempadan tanah haram ini. Contohnya kita nak cerita tentang Tan'im, kita nak mencerita tentang Ji'ranah, kita nak cerita tentang Hudaibiyah, dan juga kita nak cerita serba sedikit tentang Nakhlah dan juga sempadan-sempadan tanah haram yang lain. Ini kita rasa kita sambung esok insya-Allah daripada sempadan Masjid Tan'im yang mana dikenali sebagai Masjid Aisyah, dan sejarah-sejarah yang ada berkenaan dengannya, kenapa tempat itu dipanggil Masjid Aisyah. Kemudian tentang Ji'ranah,
dan juga sejarah-sejarah yang lain berkaitan tentang sempadan-sempadan tanah haram. Lalu esok kita nak cerita tentang kawasan sempadan tanah haram, tanah suci. Kemudian kita akan mula bercerita tentang Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, miqat-miqat ihram seperti Qarnul Manazil, Zulhulaifah dan yang lain. Dan kemudian kita akan cerita tentang Kaabah, tentang Masjidil Haram, insya-Allah. Moga-moga bermanfaat. Kita jumpa jam 6 petang nanti dalam perkongsian hamba ilahi kita Al-Azkar Imam Nawawi. Minta maaf pagi tadi saya mungkin letih sangat, ataupun mungkin badan rasa tak selesa, kita tak dapat membuat sebarang perkongsian. Tapi harap kita dapat berjumpa petang ini, insya-Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.